Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ghazali Zawawi dan ini Dialog TVS. Fokus kita pada malam ini cukup penting sekali, iaitu hala tuju selepas SPM dan penonton kalau boleh dikongsikan prestasi Grade Purata Nasional GPN SPM 2022 baru-baru ini menunjukkan peningkatan kepada 4.74 berbanding 4.86 bagi tahun sebelumnya. Itu di peringkat nasional. Kalau di peringkat Sarawak, Grade Purata Negeri GPN tahun 2022 juga menunjukkan peningkatan iaitu 5.07 berbanding 5.17 pada tahun sebelumnya. Dengan itu sekalung tahniah kita ucapkan kepada semua lepasan SPM 2022. Namun kita tidak mahu menjadikan peningkatan dan kejayaan ini sebagai satu perkara yang sia-sia. Yang mana lepasan pelajar SPM ini tidak berupaya untuk memilih kursus yang sesuai dengan potensi mereka. Mereka tidak cakna dengan sebarang tawaran program yang ada di IPT, tidak mahu saluran untuk memohon bantuan ataupun mereka tidak tahu kursus apakah yang selari dengan bentuk pekerjaan baharu. Contoh terdekat seperti contoh Sarawak yang giat mengusahakan dasar tenaga hijau yang pastinya mewujudkan bentuk pekerjaan baharu. Sebab itu jangan risau, malam ini berita baiknya setiap persoalan ini akan ada jawapannya. Sebab itu kami alu-alukan sungguh interaksi daripada lepasan SPM 2022, ibu bapa, guru-guru maupun job providers untuk berinteraksi bersama dengan kami, menghantarkan soalan kepada kami. Kerana selain kami bersiaran di TVS, saluran 1, 2 Astro dan MyTV, anda juga boleh hantarkan soalan kepada kami. Akan terus saya ajukan kepada panel kita melalui platform seperti Facebook TVS, YouTube TVS dan TikTok TVS. Baik, sebelum kita perkenalkan kepada anda tetamu pada malam ini, elok kita lihat dahulu. Ini dia VT mengenai peningkatan prestasi GPN SPM 2022. Saksikan. Daripada 32,800 calon yang telah menduduki peperiksaan SPM, seramai 684 orang calon bersamaan dengan 2.08% telah memperoleh keputusan cemerlang. Cemerlang di sini merujuk kepada yang telah mencapai grade A+, A dan A- dalam semua mata pelajaran yang mereka ambil. Berbanding dengan seramai 596 orang calon bersamaan dengan 1.8% yang telah dicapai pada tahun 2021 yang lalu. Maknanya pada tahun ini kita ada lebih ramai calon straight A's daripada negeri Sarawak. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 0.28%. Bilangan calon yang memperoleh sekurang-kurangnya kepujian atau grade C dalam semua mata pelajaran adalah seramai 5,480 orang calon bersamaan dengan 16.7% pada tahun 2022 berbanding 4,960 orang calon bersamaan dengan 15.01% pada tahun 2021. Sementara itu, seramai 12,464 calon atau 37.99% pelajar telah memperoleh sekurang-kurangnya lulus semua mata pelajaran berbanding 12,547 calon pada tahun 2021. Katanya jurang pencapaian bagi sekolah bandar dan luar bandar turut mencatatkan peningkatan iaitu 0.62 mata berbanding 0.56 mata pada tahun 2021. Ini menjadi satu perjuangan yang berterusanlah kepada kita di negeri Sarawak khususnya untuk kita merapatkan jurang pencapaian kualiti pendidikan secara keseluruhannya untuk sekolah-sekolah yang berada di luar bandar, di bandar dan juga di luar bandar. Kita telah mengatur strategi yang berterusan. Tambahnya, peratusan calon yang layak memperoleh sijil SPM pula meningkat daripada 88.29% kepada 91.22%, iaitu peningkatan sebanyak 2.93%.
Beliau berkata demikian semasa mengumumkan keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2022 di Kuching pada Khamis. Tahniah sekali lagi kita ucapkan kepada lepasan SPM 2022 dan support sistem mereka untuk kejayaan ini. Tidak mahu menjadikan ianya sia-sia, barangkali disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya kekangan kewangan, tidak tahu di mana saluran untuk memohon bantuan ataupun kursus-kursus yang ada di peringkat IPT masih lagi mereka belum cakna ataupun mereka tidak tahu apakah kursus yang selari dengan bentuk pekerjaan baharu nanti. Sebab itu, sediakan kertas, gadget dan nota anda. Saya perkenalkan tetamu yang menyertai Dialog TVS Hala 7 selepas SPM malam ini. Kita bersama dengan Encik Louis Simon Peter, Timbalan Pengarah Yayasan Sarawak, dan Prof Madya Dr. Ruhana binti Hassan, Pengarah Pusat Pengajian Pra-University UNIMAS. Tetamu yang cocok sekali untuk membincangkan topik pada malam ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys menjemput kami. Sama-sama. Baik. Untuk peringkat yang pertama, diskusi kita pada malam ini, elok untuk kita berkenalan dengan mungkin program asasi ataupun program pra-university yang ditawarkan di UNIMAS. Sebab kalau kita lihat penonton, sekurang-kurangnya setakat ini apa yang perlu dilakukan adalah untuk para pelajar menjalani sistem UP itu dengan baik sekali. Memohon sebelum tarikh tutupnya tamat, yang mana ianya telah pun dilanjutkan dari 9 Jun hingga 13 Jun 2023. Dan sedikit kesilapan mengisi UPU ini tidak mustahil untuk mereka gagal melanjutkan pengajian dalam kursus yang mereka idamkan. Jadi mungkin untuk kita tangkap imajinasi para pemohon di luar sana untuk UPU dan masuk ke IPT, terutamanya UNIMAS doktor. Mungkin doktor boleh gambarkan prosedurnya dahulu untuk para lepasan SPM ini memohon masuk ke pra-university di UNIMAS. Okey, terima kasih. Lepasan SPM ni dia ada banyak kumpulan lah. Kumpulan pertama, mereka yang tak berapa sihat. Jadi mungkin menangguhkan dulu pengajian. Yang itu kita berdoalah supaya para pelajar tu boleh join kita kemudian. Ada juga pelajar cemerlang tadi kan yang disebut tadi, A+, A, straight A. Kumpulan ini kita cadangkan untuk memohon beasiswa. Ada banyak beasiswa. Jadi make sure pastikan memohon beasiswa yang betul lah, bukan yang scammers hantar ya. Kemudian mungkin ada kumpulan yang nak kerja. Kita cadangkan sebab para pelajar ni masih muda, grup ini masih muda. Jadi kita cadangkan mereka pergi belajar dulu dan bekerja tu mungkin boleh part timers kan, sambil-sambil. Dan satu kumpulan yang ramai yang kita nak address malam ni ialah kumpulan yang menerima keputusan baik, sederhana dan sebagainya kan. Ada yang tahu nak pergi ke mana, ada yang tak tahu. Jadi kita cadangkan pada pelajar baca dululah. Kita sekarang ni zaman digital, semua informasi ada. Jadi boleh dibaca dahululah. Okey, dia ada boleh buat diploma, boleh buat asasi, boleh buat matrikulasi. Tingkatan 6 juga STPM. Tingkatan 6. Jadi banyak pilihan lah kalau kita nak belajar. Bagi UNIMAS kita ada asasi sains. Asasi sains hayat, asasi sains fizikal, dan kami ada program untuk International Foundation in Science. Dan kita mungkin akan menawarkan asasi pengkomputeran lah, tapi masih menunggu surat kebenaran dari KPT. Okey, jadi untuk masuk ke matrikulasi, untuk masuk tingkatan 6 berhubung dengan sekolah masing-masing lah. Kalau nak masuk matrikulasi, kita kena tengok ke website Kementerian Pendidikan Malaysia. Tapi kalau nak masuk asasi, kita pergi ke UPU online. So ada 3 benda berbeza lah, 4 benda berbeza. Jadi kalau kita tengok dekat website ke mana-mana, kita sekarang di fasa kedua iaitu pengemaskinian borang permohonan. Dari hari ini, tadi tengah hari sehingga 13 hari bulan. Dan kami di UNIMAS menawarkan perkhidmatan ataupun servis untuk membantu sesiapa yang tidak kurang mahir untuk mengisinya.
kami akan bantu mengisinya lah. Tak semestinya masuk UNIMAS, masuk yang lain pun boleh. Kami cuma membantu macam mana nak go through mengisilah. Jangan salah faham pula kan. Okey. Jadi kalau para pelajar perlukan bantuan, jangan malu-malu. Datanglah ke kami. Kami di UNIMAS tu UNIMAS Kampus Timur kita orang panggil. Kampus yang lama Timur, lah. Yes. Yang pintu masuknya lebih mudah, kita akses dari depan Desa Ilmu. Mungkin sekarang senang Google, Waze semua kan. Dan kami menunggu semualah dipersilakan dijemput hadir ke pejabat kami mulai Isnin pukul 9 pagi sampai pukul 4 petang untuk 2 hari, iaitu Senin dan Selasa. Selasa tu tutup kan. Wow, that's a good initiative sebenarnya untuk membantu lepasan SPM di luar sana memilih kursus yang tepat, juga universiti yang tepat buat mereka. Doktor, kalau boleh dikongsikan juga kepada penonton, sebab kalau kita lihat tempoh pengajian antara matrikulasi dan asasi ini lebih kurang sama, iaitu 2 semester, lebih kurang setahun. Jadi mungkin perbezaan sebenarnya antara matrikulasi dan asasi. Okey. Tu ramai yang bertanya tu. Okey. Dia dulu baik sebenarnya, matrikulasi pun baik, asasi pun baik. Tapi setiap satu tu ada kelebihan dan challenge dia lah kan. Okey. Kalau asasi macam saya cakap tadi di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi kita masuk UP online lah. Tapi kalau yang matrikulasi tu bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Tempoh kami biasanya asasinya 1 tahun, 2 semester. Tapi di matrikulasi dia ada pilihan. Ada yang 1 tahun iaitu 2 semester, ada yang 2 tahun. 4 semester. Jadi itu kena dibincanglah dengan matrikulasi kan. Biasanya asasi ni ialah feeder kepada universiti yang tersebut. Contohnya asasi UNIMAS, maka kami punya bila tamat asasi akan masuk ke UNIMAS. Kalau UMS, Universiti Malaysia Sabah Tekan, asasinya akan masuk ke Universiti Malaysia Sabah. Tapi untuk asasi UiTM dan Universiti Melaya, mereka bukan feeder. Maksudnya mereka boleh memohon ke universiti-universiti lain. Jadi lepas asasi mereka kena isi UP online semulalah untuk ke degree. Kalau kami yang feeder ni, kami akan uruskan sendiri. Wow, that's good sebenarnya kan, membantu pelajar lepasan asasi di UNIMAS untuk terus melanjutkan pengajian ke UNIMAS. Adakah ini bermaksud, Doktor, sekiranya pelajar lepasan asasi Universiti Melaya, mereka boleh untuk melanjutkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda di UNIMAS? Boleh. Boleh sebab asasi Universiti Melaya adalah bukan feeder. Bukan feeder. Jadi mereka boleh memohon mana-mana universiti termasuklah UNIMAS. Syarat kemasukan lepasan SPM 2022 ke peringkat asasi di UNIMAS. Apakah syarat secara umum? Kami ada 2 program kan tadi, asasi sains fizikal, dan asasi sains hayat. Katalah kita nak pergi asasi sains fizikal. Jadi calon mesti Bumiputera kan, syarat dia kan mesti Bumiputera, sebab asasi ni untuk Bumiputera lah. Jangan salah faham. Asasi UNIMAS untuk Bumiputera. Tapi ada asasi yang boleh bukan Bumiputera masuk. Contohnya ialah asasi pintar UKM, asasi pertanian UPM, itu boleh bukan Bumiputera masuk. Tapi dasar penubuhan asasi UNIMAS dia kata Bumiputera. Okey, jadi mesti Bumiputera, mesti ada SPM, mesti lulus sejarah, mesti BM Bahasa Melayu tu kredit. Kalau nak masuk asasi sains hayat, kita perlukan biologi, C dan ke atas. Kita perlukan matematik tambahan, lulus. Kita perlukan matematik C dan ke atas. Kita perlukan juga kimia. Maksudnya kriteria untuk memasuki asasi sains hayat itu lebih tinggi berbanding asasi sains fizikal atau bagaimana? Asasi sains fizikal lebih tinggi. Lebih tinggi. Sebab asasi sains fizikal dia perlukan fizik, kimia, maths, maths semua C. Tapi kalau asasi sains hayat, kita masih menerima maths
SPE. Jadi dibuat begitu sebab untuk pergi ke engineering, dia akan melihat semula Yep. SPM kan. Okey. Dia perlukan sidang ke atas. Okey, sebelum kita bertanyakan kepada Encik Louis mengenai bantuan yang boleh kita terima daripada Yayasan Sarawak untuk kemasukan pelajar ke IPT ini, ya, Encik Louis, mungkin sedikit daripada doktor, mungkin untuk kemasukan pelajar ke peringkat asasi ini, UNIMAS ada menyediakan paduan ataupun kolaborasi bersama dengan pihak penaja membantu dari segi kemudahan pelajar dari segi kewangan di peringkat asasi. Asasi UNIMAS ni satu-satunya asasi yang pelajar boleh masuk, boleh mendaftar, boleh belajar tanpa perlu membayar yuran dahulu. Wow, okey. Kami akan membantu para pelajar yang M40 dan B40. Maksudnya pendapatan kasar 10,950 ke bawah. Kita akan bantu mereka memohon bantuan keuangan IPT yang ditawarkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi duit itu nanti akan digunakan, dibayar kita punya yuran dan sedikit duit money akan di-bank in kepada akaun pelajar. Jadi kepada para pelajar yang nak masuk asasi, jangan risau. Tak perlu bayar yuran dulu. Kami insya-Allah akan membantu mendapatkan bantuan keuangan dari Kementerian Pengajian Tinggi. Tapi saya sure, saya pasti kawan kita sebelah akan beritahu tentang lain-lain bantuan keuangan. Betul. So itu kita nak tanya dari pihak Yayasan Sarawak pula, bantuan untuk kemasukan ke IPT bagi membiayai kos peringkat awal pelajar yang memulakan pengajian. Boleh perincikan, Encik Louis. Okay, terima kasih Encik Ghazali. Beasiswa kita dan kita ada pinjaman beasiswa pinjaman dan beasiswa. Pada masa ini apabila pelajar yang baru ada keputusan SPM untuk beasiswa Yayasan Sarawak belum dapat lagi kerana untuk mohon beasiswa apabila ada grade purata mata pelajaran. Biasanya semester pertama, mungkin semester kedua ataupun tahun depan bila kita iklankan dan dia ada result keputusan baru dapat memohon beasiswa. Tetapi dan beasiswa kita juga bermula dengan ijazah ke atas. Bermula dengan ijazah. Dengan ijazah untuk dalam dan luar negara. Tetapi kalau luar negara, ijazah kita adalah untuk only top 10 in the world. Top university in the world. Okay? Maknanya kita fokus ke dalam negara. Okay? Sebab kita boleh sponsor lebih banyak lagi pelajar kalau pelajar dalam negara. Tetapi mulai daripada sijil ke atas, kita ada di bawah skim beasiswa pinjaman. Nama dia beasiswa pinjaman kerana dia ada elemen unsur insentif di sana. Jadi bagi yang memasuki peringkat peringkat asasi, mereka boleh memohon pinjaman, beasiswa pinjaman. Mudah saja sebab kalau lihat dari website kami, di bawah pinjaman beasiswa pinjaman, approval rate kita sangat tinggi. 99%. Maknanya only dua perkara saja yang boleh permohonan itu ditolak. Pertama, jika BM tidak kredit. Kedua, sebab ini adalah untuk orang Sarawak. But kita tak strict sangat dengan ibu bapa asalkan salah seorang daripada mereka adalah orang Sarawak. Bapa dia mungkin orang Semenanjung, orang Sabah, tetapi mak dia orang Sarawak, or the other way around, kita layak untuk pelajar berkenaan memohon bantuan kita. Jadi sekali lagi syarat untuk memohon bantuan ataupun beasiswa ini adakah melalui keputusan SPM-nya ataupun keputusan pada semester yang pertama atau bagaimana? Apabila dia masuk ke ada tawaran masuk ke IPT, IPTS kah? Tapi kalau begitulah dia ada tawaran. Surat tawaran. Dia upload ke dalam online, boleh dimohon online dan kita akan dalam masa tiap-tiap bulan kita ada
jawatankuasa akan bermesyuarat Okey. mempertimbangkannya. Okey, yang paling penting adalah punyai surat tawaran, Surat tawaran. yang diterima Ya. daripada pihak IPTA ataupun Yes. IPTS. Dan bercakap mengenai IPTA dan IPTS, terdapat beberapa IPTS juga Ya. yang boleh pelajarnya memohon bantuan daripada Yayasan Sarawak. Mungkin Cik Louis boleh kongsikan. Kita ada 5 IPTS kerajaan negeri yang di bawah jagaan Yayasan Sarawak. Ya. So sebab itu banyak advantage-nya kalau pelajar belajar di IPTS kerajaan negeri Yep. yang di bawah jagaan Sarawak. Yang pertama Universiti Swinburne di Kuching, Okey. Universiti UTS Sibu, Sibu. uh, Ketin Miri. Ya. Kemudian kita ada College ICATS. College Universiti ICATS. Kemudian College Lalatype dan Universiti Teknologi Sarawak Sibu. Sentex, Okay. Inilah IPTS yang kita kerajaan negeri yang di bawah Yayasan Sarawak. Jadi melihat kepada penubuhan IPTS oleh Kerajaan Sarawak ini, bagaimana Encik Louis melihat manfaatnya? Sejauh manakah? Gini ya, kalau kita merujuk kepada statistik untuk kemasukan ke IPTA yang melalui UPU lebih kurang tidak kurang daripada 140,000. Okay? Dan dari Sarawak sendiri yang berjaya itu lebih kurang 10,000 hingga 11,000 yang berjaya. Okay? Mananya setiap tahun pun SPM student kita lebih kurang 40,000. Okay. So kemana mereka pergi yang tak dapat melalui UPU tu? Sebab melalui UPU sangatlah sengit, and then ada yang berjaya dan yang berjaya tu dapat tu okey. Tetapi yang bagi yang tak dapat yang gagal melalui UPU, kemana mereka nak pergi? Jadi sebab itulah kita bernasib baik kita ada IPTS di Sarawak ini yang tidak melalui UPU, ya, di mana pelajar sekiranya memenuhi kelayakan boleh mohon kepada universiti ini dan banyak kebaikannya. Yang pertama, pinjaman loan ataupun beasiswa apabila mereka ada keputusan, dan juga ada bantuan lain yang mereka boleh nikmati. Okay? Memang keutamaan kita adalah kepada IPTA dan juga IPTS kerajaan negeri. Ya, ini kedua-duanya keutamaan kita. Dan apabila ada pelajar masuk ke IPTS kerajaan negeri dan juga kepada IPTA, apabila mereka menerima surat tawaran dan masuk mendaftar di universiti berkenaan, mereka layak untuk mendapat bantuan yang kita beri nama bantuan kemasukan ke IPT. Itu satu kita ada memberi kalau dia di Sarawak ini IPTS kerajaan negeri di Sarawak mereka boleh layak untuk RM1,000. RM1,000. Tapi kalau ke IPTA di Semenanjung, Sabah, mereka akan layak diberi RM1,500. Untuk ada ekstra. IPT di Sarawak RM1,000. Yes. Untuk di luar Sarawak seperti contoh di Semenanjung di Sabah. IPTA. Yes. Di luar Sarawak, Sabah atau Semenanjung jumlahnya RM1,500. Okey. Ke peringkat ijazah sarjana muda, adakah beasiswa ataupun bantuan daripada Yayasan Sarawak ini juga antara soalan popular yang kita terima daripada para pelajar dan lepasan SPM kita. Adakah bantuan ini merangkumi semua kursus ataupun memfokuskan kepada beberapa kursus sahaja? Kita kalau pergi ke website kita, memang kerajaan negeri kita ada kursus-kursus yang diperlukan oleh negeri kita, tetapi kita tidaklah strictly follow, sebab kita melihat kita ada dua jenis beasiswa. Satu adalah beasiswa untuk bidang STEM, itu diberi nama beasiswa Yayasan Sarawak Tuntaib, dan satu lagi adalah beasiswa untuk Yayasan Beasiswa Sarawak Tunku Abdul Rahman ataupun Webistar. Itu adalah kepada STEM. Bukan STEM. Tuntaib adalah untuk
beasiswa Yayasan Tuntaib, Yayasan Sarawak Tuntaib adalah untuk STEM Tuntaib dan, STEM, dan YB Star yang Star bukan untuk STEM. bukan STEM. Okey. Okay. So lebih kurang 200 Ya. 200 untuk tiap-tiap tahun. Okey. So kita melihat kepada kita tidak ada lagi sekatan, but we prefer yang skill khusus-khusus yang diperlukan oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Jadi sebelum kita berhenti berehat, kita ingin raikan soalan daripada rakan penonton kita di pelbagai platform kami yang telah kami sediakan buat anda selain TVS, saluran 122 Astro dan MyTV, Dialog TVS. Konsep fokus kita hala tuju selepas SPM ini juga anda boleh ajukan soalan di platform seperti Facebook TVS, YouTube TVS dan TikTok TVS. Dan salah satu soalannya adalah adakah surat tawaran itu mencukupi untuk memohon bantuan daripada Yayasan Sarawak tanpa melihat kepada keputusan SPM? Sebab kadang-kadang keputusan SPM yang kurang cemerlang juga mendapat rezeki surat tawaran daripada pihak IPT. Respon daripada Encik Louis. Kita lihat kepada BM kredit, ya. BM kredit itu syarat kita. Okey. BM kredit, BM kena kredit, okey. surat tawaran, Surat tawaran kena ada. surat yang berkaitan seperti surat beranak, ibu bapa, ya. Itu saja. Itu sahaja. Tidak Dan menyusahkan. daripada perbincangan kita pada malam ini, Doktor dan Encik Louis ada menekankan kelonggaran itu sebenarnya diberikan melihat kepada bagaimana Yayasan Sarawak ini benar-benar mahu membantu para pelajar kita. Terutamanya fokus kita pada malam ini adalah lepasan SPM untuk berjaya melanjutkan pengajian ke peringkat IPT. Kembali kita selepas berehat, kita akan berbicara mengenai kerjaya pada masa akan datang, bagaimana pengajian dan kursus yang ditawarkan di peringkat IPT dan saluran bantuan untuk menjayakan mereka dalam kursus yang mereka masuki ini. Semuanya selepas ini, jangan ke mana-mana. Kita berehat sebentar, kembali selepas ini. Jadi orang putih tanya apa bangsa kita, kami dari Long Labid. So dia orang putih terus cakap Kelabit. Aku paling minat lagu Danji Sungai. Bagi aku lagunya Berantung. Bagi aku ya, aku pusol boleh masuk apa lagu Danji Sungai lama. Pasal pemindah mono sebenarnya buka peluang pada artis. Kebanyakan artis kita Iban atau artis kita Dayak, ya nadai peluang ke expose buat TV. Salah satu peluang yang sangat besar. Nah, dalam masa yang sama yang nolong promote di orang akan ngalah, oh nya Heli ke salah satu impian aku gak sebenarnya buka muncul bak kaca TV lebih kurang selalu dengar Roba Radio dia tahu aku tahu ada aku lagu bak TV udah live lagu klub kata anak lupa ada aku bak program pemerintah Borneo bak saluran 122 TVS. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah pada 5 Jun 2023 Isnin. Pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan.
seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya di atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku. Kembali lagi dalam siaran langsung rancangan Temu Bual Dialog TVS dan fokus kita kali ini adalah hala tuju selepas SPM. Dan kalau boleh kita bawakan kepada penonton menurut Premier Sarawak kita, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Pertama, antaranya perkhidmatan kesihatan kini perlu bergerak ke arah teknologi hijau yang mampan. Kedua, penghasilan tenaga bahan api untuk pesawat menggunakan mikroalgae. Ketiga, misi sifar bersih pelepasan karbon untuk direalisasikan dan Sentex mainkan peranan untuk melahirkan tenaga mahir baharu ini. Dan kalau kita lihat the top 10 jobs of the future 2030 and beyond menurut World Economic Forum, antaranya seperti tight water architect, work from home facilitator, drone traffic optimizer, self-driving car mechanic. Jadi kita nak bertanyakan dahulu kepada doktor, melihat kepada bentuk pekerjaan baharu seperti ini yang kita jangkakan jelang tahun 2030, bagaimana usaha daripada pihak IPTA khususnya UNIMAS itu sendiri untuk bergerak seiring mengikut hala tuju ini? Tadi kita cakap tentang biofuel from alga kan. Okey. Di UNIMAS kita ada iSure Institute Sustainability and tenaga boleh diperbaharui macam tu. Jadi kita buat kajian dan mencuba untuk menggunakan teknologi hidrogen dan sebagainya. Di UNIMAS kami ada program sains dan pengurusan sumber akuatik di mana saya adalah pensyarahnya. Kami sains akuatik buat kajian tentang alga. Jadi kita sebenarnya adalah expert dalam bidang tu dan kita menggalakkan para pelajar kita mencuba kursus-kursus yang orang kata yang tidak dikenali ramai tapi sebenarnya akan digunakan di masa hadapan. Macam alga kan, alga research. Dia berada di aquatic science. Tapi kalau dulu orang cakap aquatic science, orang cakap, apa tu aquatic science? Itu dia. So kita perlu tarik minat lepasan SPM ini untuk menyertai kursus-kursus sebegini kerana itu adalah demand pada masa akan datang. Baik, seperti yang saya katakan tadi, sungguh interaksi bersama dengan kami di platform yang telah kami sediakan, antaranya Facebook TVS, YouTube TVS dan juga TikTok TVS. Dan salah satu soalan yang ingin kita raikan Dr. dan Encik Louis, mungkin ini diajukan kepada Encik Louis. Ibu dan bapa kedua-duanya berasal dari Semenanjung, bekerja di Sarawak dan anak belajar dari tadika hingga SPM tinggal di Sarawak. Soalannya, adakah layak anaknya untuk mendapat beasiswa atau pinjaman? Respon Encik Louis. Seperti yang saya katakan tadi, syarat kita adalah salah seorang daripada ibu bapa adalah orang Sarawak, anak jati Sarawak. Okey, maknanya kalau kalau tiada yang bukan orang Sarawak maka tidak dapatlah. Jawapannya tidak dapat. Tidak dapatlah. Okey. Sebab diharapkan polisi kita pada masa ini. Itu adalah syaratnya. Sebab kita memang beasiswa ataupun pinjaman ini adalah untuk anak jati Sarawak. Anak jati Sarawak. Tak apa, mungkin pelbagai lagi platform yang boleh dicuba untuk memohon bantuan buat situasi tersebut. Ini juga soalan daripada BBT Jong katanya, macam mana untuk memohon beasiswa untuk pelajar yang baru selesai asasi, maksudnya beasiswa untuk menyambung ke peringkat ijazah sarjana muda. Mungkin kita boleh tanya kepada Encik Louis, adakah ianya memerlukan surat tawaran untuk stage ini ataupun keputusan semester pertama ijazah sarjana muda? Untuk beasiswa yang kita iklankan, di mana kita iklankan, untuk beasiswa ada beza dengan pinjaman. Beasiswa ni kita buka setahun sekali. Dan lebih kurang dalam bulan Mei Jun kita iklankan untuk 1 bulan. Tahun ini kita telah iklankan pada 1 Mei dan kita tutup pada 31 Mei hari itu. Dan
bagi mereka yang sudah ada grade keputusan semester pertama ke ataupun iaitu sama ada mereka ada grade purata GPA. Grade, average grade, average grade ataupun GPA, ataupun selepas semester 2 dia sudah ada CGPA, maka kalau dia memperolehi 3.0 ke atas untuk beasiswa, dia layak untuk memohon beasiswa. Okey. Jadi maksudnya untuk semester yang pertama itu sekiranya tidak mendapat beasiswa seperti contoh daripada Yayasan Sarawak kerana nak menunggu keputusan semester pertama, para pelajar itu mungkin perlu kita ada skim pinjaman. Di bawah skim kita sebut beasiswa pinjaman. Beasiswa pinjaman ini dibuka 24/7. Untuk membantu. Mohon online seperti yang saya sebut tadi. Dia kena daftar dulu kita ada apps ataupun pergi ke website Yayasan Sarawak dan upload pertama dia ada surat tawaran, BM kredit dan kad pengenalan ibu bapa dan apa-apa dokumen. Dan ini adalah tertakluk di bawah bantuan untuk kemasukan ke IPT itu tadi. Okey, banyak sebenarnya soalan yang kita terima daripada rakan-rakan penonton kita. Teruskan interaksi anda bersama dengan kami, akan kita raikan satu persatu. Sebelum kita balik lagi ke STEM tadi, kita raikan dahulu salah satu mungkin soalannya, iaitu daripada Kiz Ju katanya, kalau lepasan STPM 2023, ini STPM pula, andai kata berjaya masuk ke universiti, ada tak beasiswa untuk mereka dan syaratnya nak memohon? Pastinya ada. Mungkin butiran daripada Encik Louis. Kalau beasiswa sama. Dia ada result, dia ada grade dia, dan bila iklan kita buka, boleh mohon. Ya. Tapi kalau miss peluang untuk apply itu, kita ada beasiswa pinjaman tadi. Okey. Maksudnya yang paling penting menerima tawaran daripada universiti itu dan itu perlu diupload dalam permohonan secara online. Okey, berbalik kepada STEM tadi, menurut pengarah Strategic Forward Malaysia Research Centre, negara berisiko untuk hilang 70% tenaga mahir jika lepasan SPM tidak menyambung pengajian. Dan seperti yang dikatakan oleh Encik Louis tadi, mungkin boleh diperincikan lagi bantuan daripada Yayasan Sarawak untuk pelajar yang mahu melanjutkan pengajian dalam bidang TVET ini, bidang yang menjamin masa depan negara daripada Yayasan Sarawak. Bagi pelajar yang tidak berjaya untuk beasiswa, maksud saya untuk masuk ke tawaran untuk masuk ke IPT, dan kita ada satu institusi subsidiary, Sentex. Okey. Mereka yang keputusan yang tidak yang sederhana, sekiranya mohon untuk melanjutkan pengajian mereka di Sentex, kerana kalau mereka melanjutkan pelajaran di Sentex, mereka akan dapat sekiranya lulus, pinjaman mereka cuma 50% saja. Dan kerajaan membiayai untuk mereka. So, pinjaman mereka itu kira lulus akan dibayar balik 50% saja. Dan saya kira itu sebenarnya orang kata boleh mempengaruhi juga pelajar lepasan SPM 2022 yang barangkali mendapat keputusan yang cemerlang, namun melihat kepada demand yang baik dalam bidang TVET ini, mereka sebenarnya juga berminat untuk bidang TVET ini, melanjutkan pengajian mereka dalam bidang ini, melihat juga kepada bantuan yang ditawarkan oleh pihak kerajaan. Banyak sebenarnya soalan yang kita nak raikan, tapi sebelum itu saya juga ingin menyentuh mengenai fasa sebelum ke peringkat IPT. Dan menariknya ini juga daripada Yayasan Sarawak, yang mana tidak boleh tidak kebajikan pelajar di peringkat sekolah itu juga perlu dijaga. Baru mereka boleh mendapat keputusan yang baik untuk melanjutkan pengajian ke peringkat IPT. Bantuan Yayasan Sarawak BTYS, mungkin boleh diperincikan. Ini adalah untuk BTYS ni, nama yang popular ni adalah diberi pada untuk sekolah rendah,
darjah 1 Ya. dan tingkatan 1. Dan di mana household income adalah di bawah 1,500. Okey, kita tiap-tiap tahun menyediakan untuk 1,500. Begitulah beasiswa ini. Apabila setiap tahun dia akan dapat RM400. Ya. Okey. Memang permohonan banyak, tetapi kita akan melihat yang the needy first, yang sangat memerlukan. Ya. Okay? Walaupun banyak di bawah B40, dalam B40 pun banyak juga level dia. Jadi kita menerima permohonan melalui sekolah dan kemukakan kepada kita. Dan kita akan filter dan yang berjaya tu untuk 1,500 tu kita akan maklumkan pada sekolah. Apa yang paling penting, layari laman web Yayasan Sarawak. Mungkin Encik Louis boleh kongsikan kepada penonton laman webnya. Laman web Yayasan Sarawak ialah mudah saja. www.yayasansarawak.com.my. Kebanyakan soalan kita pada malam ini diajukan mengenai beasiswa daripada Encik Louis. Namun satu soalan ini juga kita tertarik untuk tanyakan kepada doktor. Ya, kalau kita lihat yang mana para pelajar lepasan SPM ini ada juga yang punya stigma bahawa melanjutkan pengajian ke peringkat IPT ini adalah satu liability buat mereka, yang mana akhirnya tanggungan hutang itu yang perlu mereka tanggung, dan stigma ini kita tidak mahu berlanjutan dalam kalangan anak muda kita kerana education is key, pendidikan itu sangat penting. Jadi pada pandangan doktor, bagaimana untuk kita galakkan lagi anak-anak muda kita, terutamanya rakan-rakan lepasan SPM kita, untuk berusaha melanjutkan pengajian dalam bidang yang digemari masing-masing. Dan selari dengan soalan salah seorang penonton kita, iaitu daripada Stephanie, sekiranya keputusan yang diterima adalah sederhana ataupun rendah, nasihat doktor mungkin buat mereka untuk terus cekal melanjutkan pengajian. Silakan doktor. Okey. Macam Mr. Louis cakap tadi, bantuan keuangan tu begitu banyak sekali, dan pilihan begitu banyak sekali. Jadi anak-anak patut ambil peluanglah untuk belajar. Betul. Sementara muda kan. Senang nak belajar. Kita macam tadi ada Sentex, tapi kita nak cakap kita pun ada juga macam college community kan, ILKS, ILP, institut latihan kan, ada banyak sebenarnya. Sekarang ni kita ada asasi TVET yang ditawarkan di Politeknik. Jadi rebut peluang itu. Ya, rebut peluang Betul. itu, dan jangan malu untuk bertanya. Jangan malu untuk bertanya. Unimas ada menyediakan platform untuk mengisi permohonan online UPU tadi, seperti dikatakan oleh doktor. Sekali lagi, hari apa doktor? Hari Isnin dan Selasa, 9 pagi hingga 4 petang di Pusat Pengajian Pra Universiti. Kita akan membantu memberi nasihat macam mana nak mengisi. Tak semestinya letak Unimas, tapi kalau letak Unimas, kami sangat mengalu-alukannya. Di kampus Timur? Yes, di kampus Timur. Okey. Dan itulah sebenarnya dalam UPU tu, kita pun ada laluan khas sebenarnya. Laluan khas untuk B40, laluan khas untuk atlet. Laluan khas untuk orang asli Semenanjung, dan laluan khas untuk orang kurang upaya. Kami di asasi Unimas menerima orang kurang upaya, tapi yang minor lah, misalnya buta sebelah mata ataupun pekak guna alat. Sebab kami masih belum bersedia lah untuk asasi, belum bersedia lagi untuk orang yang cacat fizikal. Mungkin di masa depan kita akan terimalah. Setakat ni belum lagi. Jadi anak-anak jangan berputus asa. Tanyalah, mesti ada satu tempat untuk anak-anak. Betul. Dan Unimas pastinya doktor sentiasa menjamin tahap kebolehpasaran dalam kalangan graduan Unimas itu sendiri. Jangan risau sekiranya anda belajar di Unimas, pasti pelbagai kursus yang boleh anda sertai untuk meningkatkan daya kebolehpasaran anda di alam pekerjaan. Sedikit harapan daripada Encik Louis. Masa begitu mencemburui kita, harapan daripada Encik Louis untuk lepasan SPM 2022. Okey, bagi lepasan SPM, kita berharap kalau tak dapat belajar tidak berjaya melalui UPU untuk ijazah, ataupun kita menyarankan kita ada technical khusus pengajian teknikal di Sentex. Okay.
Dan saya nak highlightkan tadi kenapa kita mau pelajar, kenapa saya nak pelajar-pelajar kalau memilih institusi di institusi kita, iaitu UTS, Swinburne tu, kerana kalau dia tak dapat beasiswa, kerana beasiswa ni berdasarkan kepada merits, pinjaman tu ada unsur insentif dia. Okey. Sebab kalau pelajar dia cemerlang, first class, dia cuma membayar balik 25% saja, 25% saja daripada pinjaman dia. Begitulah yang Rebut paling peluang itu, Yes, dan kemudian- Yayasan Sarawak terus committed untuk dan membantu. di Ya. universiti kita juga, universiti UTS, Swinburne, Kertin, kita ada satu lagi skim pinjaman, skim inisiatif kerajaan negeri, iaitu disebut BP40, BP40. versus skim. Ini khas untuk Bumi Putra, terhad kepada 100 setiap tahun kepada universiti ini, dan apabila pelajar yang layak ataupun berjaya di bawah skim ini, bayaran fee dia lebih kurang sama dengan IPTA. Okey. Tapi kita terhad. Nah, tujuannya adalah untuk menggalakkan pelajar-pelajar kita yang Bumi Putra untuk menyambung pelajaran mereka Betul. di sini. Yang paling penting untuk lepasan SPM 2022, tidak kira bagaimana keputusan anda, this is definitely a new beginning, satu perkara yang baharu yang perlu anda tempuhi. Yang paling penting, rebut peluang yang ada untuk lanjutkan pengajian anda dalam pelbagai bidang yang anda rasakan punyai permintaan yang tinggi di masa akan datang. Terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita, Encik Louis Simon Peter, Timbalan Pengarah Yayasan Sarawak, dan Prof Madya Dr. Ruhana Binti Hassan, Pengarah Pusat Pengajian Pra-Universiti UNIMAS. Masa begitu mencemburui kita, maksudnya nanti jangan lupa untuk terus setia bersama kami dalam Dialog TVS Hala 7 selepas SPM untuk episod akan datang. Kami Ghazali Zawi. Assalamualaikum, salam hormat. Jumpa lagi.